Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita sambung muzakarah kitab Matan Safinatul Najah dan telah kita sampai pada perbahasan bab zakat. Kita dah selesai bincang syarat-syarat wajib zakat dan juga zakat binatang ternak. Kali ini kita masuk zakat emas dan perak. Zakatun naqdi dibaca matan wan naqdan dan an-naqdan. Apa naqdan? Emas dan perak. Jadi zakat emas dan perak. Cuma kita pada hari ini emas dan perak ni lebih umum lah. Termasuk sekali duit ringgit, dolar, duit rial, duit kenih dan sebagainya. Nak diwajibkan zakat emas dan perak ini hendaklah cukup beberapa syarat. Syarat yang pertama hendaklah berlalu setahun. Hendaklah berlalu setahun. Emas yang kita ada tu berlalu setahun dalam keadaan emas tu milik kita. Duit yang kita ada tu yang cukup nisab berlalu setahun dalam keadaan dia tu milik kita. Itu emas dan perak lah, zakatun naqdi ni. Yang pertama, wa an yakuna nisaban. Yang kedua hendaklah cukup nisab. Cukup apa? Cukup nisab. Nisab berbeza ikut emas dan perak. Kalau emas 20 mithqalan, kalau perak 100 dirham. Bahasa moden nisab bagi emas ialah 84 kilogram. 84 kilogram. 84 gram, lebih kurang 84 gram. Kalau zakat, kalau nisab bagi fiddah, bagi perak ialah 588. Itu bilangan ataupun angka mengikut zaman moden lah. Kita pakai gram. Okey. Jadi mesti cukup nisab ni. Kalau ada dengan kita masalah contoh 100 gram emas selama setahun, maka wajiblah zakat. Kalau kurang daripada 80 berapa tadi? 84 gram, maka tidak wajib zakat. Boleh. Kalau duit kita convert lah. Nilai 84 gram emas berapa ringgit? Berapa ribu ringgit? Boleh tanya pejabat zakat, lebih kurang dalam 14,000, 15,000 begitu. Barulah wajib zakat. Dia makin hari makin banyak dah nilai tu. Sebab duit makin lama makin tak berharga. Tak. Barang pun makin mahal. Dia boleh jadi dulu 10,000 dah wajib zakat. Hari ni 15,000 baru wajib zakat. Akan datang mungkin 20,000 baru wajib zakat. Jadi mesti cukup nisab. Okey. Itu dua syarat. Dua syarat. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga apa dia? Wala zakata fil huliyil mubah idza alimahu malikuhu wa lam yaqsid kanzah wa tajibu fil makruh wal muharram. Syarat yang ketiga, alla yakuna hulyan mubahan. Emas dan perak tu bukan perhiasan yang kita gunakan untuk perkara harus. Kalau emas dan perak itu kita gunakan untuk perkara yang harus, yang diizinkan oleh syarak, maka tak wajib zakat. Contoh, saya ada dalam 5 kg emas, tapi bentuk barang kemas lah, cincin, gelang, 5 kilogram. 5 kilogram tu dah lebih sangat lah daripada nisab asal 80 gram. Tak, lebih berkali-kali ganda. Cuma tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat sebab apa? Sebab saya gunakan emas tu untuk bisnes. Siapa nak saya buat apa tu? Sewa. Orang nak kahwin, pinjamlah sehari dengan bayaran tertentu. Jadi saya guna untuk bisnes, dan bisnes tu benda yang harus. Ataupun isteri kita, kakak kita, adik kita yang perempuan pakai emas. Juga
dibenarkan oleh syarak. Maka bila dibenarkan oleh syarak, maka tidak wajib zakat. Okey. Yang wajib zakat kalau tidak dibenarkan oleh syarak. Tidak dibenarkan oleh syarak. Ada berapa? Ada 2. Pertama, perhiasan yang dimakruhkan kita guna, kita pakai. Yang kedua, yang diharamkan. Contoh al-hulyul makruh, perhiasan tu makruh kita gunakan, seperti mana dhabbah kabirah lil hajah. Kalau kita punya apa tu barang rosak, ataupun tembikar pecah ke, ataupun apa tu periuk nasi ke apa, bagi contoh apa, besi yang pecah, kita nak cawan ke yang comel kita sayang, pecah dan kita nak lekatkan balik. Bila nak lekatkan balik, kita gunakan apa? Kita gunakan perak. Okey. Untuk kita lekatkan balik tu. Tu kita panggil dhabbah. Kalau kita lekatkan kita punya bekas yang terpecah itu, kita pateri dengan perak. Perak tu pula kita gunakan banyak, besar lah. Tapi kerana hajat, sebab apa? Hajat kita nak bagi kita punya mangkuk ataupun cawan ataupun bekas-bekas tertentu yang kita sayang tercantum semula, dengan cara bateri guna perak tadi tu. Jadi perak kita guna banyak dan kerana hajat. Itu wajib zakat tu. Jadinya bila kita dah bateri, kita bawa balik rumah, ada di sisi kita perak yang banyak yang kita simpan di rumah, sedangkan perbuatan asal kita buat dulu, bateri dengan dhabbah yang banyak itu hukumnya makruh, walaupun kerana hajat makruh. Maka ketika itu wajib kita zakat kalau cukup setahun lah. Ataupun perhiasan yang haram, lelaki pakai 100 gram emas rantai, 1 gram lagi cincin, 1 gram lagi gelang kaki, jadi 300 gram ada kat dia, wajib dia zakat. Tapi kalau 300 gram tu mak dia pakai, tak wajib zakat sebab harus perempuan pakai. Tapi kalau lelaki pakai haram. Begitu juga kalau ada israfun fahish, pembaziran yang melampau-lampau. Begitu juga diharamkan kalau ada pembaziran yang melampau-lampau. Contohnya mak kita pakai emas, tapi berlebihan daripada kadar yang sepatutnya. Nak tahu dia lebih, yang topiknya ialah an yazida ala adati amsalha wa qarinatiha fi baladiha fi zamaniha fatajibu zakah fihi kamilan la fil qadri zaidi ala amsalha faqat. Ciri-ciri apa tu barang kemas yang dipakai itu berlebihan, melampau-lampau, ialah kadar yang dipakai oleh seseorang itu, contohnya mak kita tadi, lebih daripada adat kebiasaan orang seperti dia. Contoh mak kita cikgu, contohlah kadar cikgu ni pakailah cincin 2 biji, gelang 3-4 biji, ni ada 2 biji, contohlah. Jadi mak kita ni pakai gelang sampai ke sini, cincin tu siap jari ada. Jadi mak kita ni dah berbeza dengan adat kebiasaan golongan guru di kawasan tu dan di zaman itu. Ketika itu wajib zakat. Wajib zakat berapa peratus daripada emas? Kita kena keluar rubuh al-ushur 2.5 lah. 2.5 tu bukan 2.5 tu daripada seluruh apa yang dipakai oleh mak kita. Contohlah mak kita tu pakai dalam 500 gram atau sekilo.
Tak. Jadi 2.5 daripada sekilo wajib keluar zakat. Bukan 2.5 daripada lebihan yang standard kumpulan dia pakai. Contoh kumpulan guru standard dia orang pakai dalam 500-600 gram. Contohlah. Tak, mak kita pakai 1000 gram. Sekilo lah. Jadi lebih 400 gram. Bukan 2.5 daripada 400 gram sahaja yang wajib zakat, tak. Malah 2.5 daripada sekilo, daripada apa yang mak kita pakai. Begitu. Jadi itu syarat wajib apa? Wajib zakat bagi apa dia? Bagi emas dan perak dan juga duit-duit. Ada berapa tadi? Ada 3 dah. Kena berlalu setahun dalam keadaan emas dan perak dan duit tu dalam milik kita. Lepas tu mesti cukup nisab. Kemudian mesti barang yang digunakan itu haram ataupun makruh. Adapun halal tak wajib zakat lah. Tak. Selesai kat situ. Mudah. Kemudian kita baca matan seterusnya, wal mu'asyarat. Wal mu'asyarat. Mu'asyarat ni apa? Mu'asyarat ni ialah zakat tanaman, zakat buah-buahan dan zakat tanaman. Zakat tumbuhan lah. Sayur-sayuran ni ikutlah nak bagi nama apa pun. Kita akan syarah. Mana? Sikit sini. Okey. Boleh. Okey. Zakat al-mu'asyarat. Apa zakat mu'asyarat? 2. Sama ada tanam-tanaman ataupun buah-buahan. Sayur-sayuran tak? Biji-bijian lah. Kita bagi nama biji-bijian. Dia 2. Yang pertama biji-bijian. Yang kedua ialah buah-buahan. Buah-buahan 2 je wajib zakat dalam mazhab Syafi'i. Pertama kurma, yang kedua ialah inab, anggur. Selain daripada itu tak wajib zakat, kecuali atas nama bisnes. Kita ada ladang apple 1000 ekar lah. Wajib zakat kalau kita bisnes. Kalau kita tak bisnes, tak ada masalah, tak wajib zakat. Contoh banyak ladang pokok apa, jagung, pisang, tapi tak bisnes, tak wajib zakat lah. Wajib zakat kalau bisnes. Nak diwajibkan zakat atas nama zakat tanaman, zakat buah-buahan ni mesti buah tu ialah buah inab dan juga rutab, anggur dan juga kurma. Kemudian yang kedua ialah zakat sayur-sayuran ataupun kita sebut biji-bijian lah, lebih tepat biji-bijian. Biji-bijian yang dimakan ketika mana hadatul ikhtiyar, ketika mana orang tengah senang. Sekarang ni orang senang, orang tak susah tak. Orang makan apa? Makanan ruji, makanan asasi lah. Nasi. Nasi. Jadi beras itu dianggap sebagai satu perkara yang wajib kita keluar zakat. Di tempat lain ada barley, ada gandum, ada jagung. Berbeza ikut tempat. Kita di Malaysia, makanan ruji kita ialah, makanan asasi kita ialah nasi. Makanan asasi ni makanan, kita panggil qut dalam bahasa Arab, qut, aqwat. Makanan yang boleh bina badan kita. Kita makan buah boleh tak membesar badan seseorang? Tidak. Jadi kena makan nasi. Boleh makin besar, tak body naik. Sekadar makan buah tak boleh. Tidak membina tubuh badan, tidak membina tubuh badan. Jadi itu 2 perkara yang dimaksudkan dengan mu'asyarat. Okay. Wajib zakat mu'asyarat ni dengan beberapa syarat, dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Baca kat sini. Yang pertama mesti cukup nisab lah. Itu makruf. Mesti cukup ni nisab. Nisabnya berapa banyak? Berapa kilogram? Kita mudah-mudah je. 5 ausuk. 1 ausuk itu ialah 60 gantang. 1 gantang beratnya 2.75 kg. 2.75 kg. 2,750 gram. Jadi wajib zakat kalau 5 ausuk. 5 ausuk bersamaan 300 gantang. 1 gantang 2.75 kg, jadinya
kita nak dapat jawapan ialah 2.75 kilogram darab 300 sok. 300 gantang. Keluarlah natijah dia dalam 825 kilogram. Jadi kalau kita ada beras, kita ada bendang, sekali menuai itu dapat dalam 825 kilogram. 825 kilogram. Maka wajiblah kita bayar zakat. Okey. Kena ditimbang itu. Buah pun samalah, buah pun seberat itu 800 silap sama 825 kilogram. Okey. Bila nak keluarkan ketika waktu kita menuai lah. Waktu kita menuai tu kita timbang, kita keluarkan zakat bagi buah-buahan ataupun makanan asasi kita tu. Okey. Nak kira berat sampai cukup 825 kilogram tu macam mana? Contohnya beras. Beras adakah nak timbang sekali dengan pokok-pokok padi tu? Tak. Kita buang perkara-perkara yang tak sepatutnya, perkara-perkara yang tak boleh dimakan. Kalau padi tu kita buanglah luaran tu kan. Beras kan sebelum jumpa beras tu luar tu ada kulit dia tu, buang kulit dia tu. Lepas tu kita timbang beras sahaja. Kita timbang apa? Beras sahaja. Kalau beras tu cukup dalam 825 kilogram, maka wajiblah zakat. Kalau tidak wajib. Dia ada perbahasan lebih perinci lah. Ini kita bagi asas. Okey, itu kalau makanan ruji. Mesti kita bersihkan daripada dia punya perkara-perkara yang tak boleh dimakan untuk kita timbang tu. Maknanya mesti pure beras. Mesti pure contoh jagung. Mesti pure gandum. Tak bercampur dengan kayu ni, daun tu daun ni, tidak kan. Okay, kalau buah pula kita nak timbang biar cukup 825 kilogram itu setelah buah kurma itu dah jadi tamar. Buah kurma jadi tamar. Maksud dia apa? Tamar tu kurma tu tamar. Buah kurma ni dia bila dia mula-mula jadi buah kurma tu, dia ada air dalam tu. Ada air. Jadi bukan waktu tengah ada air tu kita pergi timbang, tak. Bila dah kering. Kering kat sini bukan kering 100% sampai gigit pun tak boleh, tak. Kering macam sama kita makan tu lah. Dah kita makan sama-sama tu ada berair-air tak? Tak ada. Kalau kita gigit dia tak ada keluar air tak? Itulah dia masukkan dengan kering. Jadi buah tamar tu kita timbang cukup 1000 km. Cukup apa? 825 kilogram, okey, wajib zakat. Begitu juga kalau buah anggur. Anggur bila jadi kering, bila jadi kismis lah. Jadi timbang ketika mana dah jadi kismis. Bukan timbang ketika mana tengah masih buah anggur molek ada air apa semua dalam tu. Tak. Bila dah jadi kismis pun kita timbang cukup 825 kg wajib zakat. Okey, itu kalau kismis, dan juga itu kalau buah tamar, buah kurma dan juga buah anggur yang boleh jadi tamar yang kering, dan juga boleh jadi zabib, boleh jadi kismis. Ada buah tamar dia tak boleh jadi tamar. Ada buah kurma dia tak boleh jadi kering, tak boleh. Kalau kering dia rosak. Gitu. Kalau kering dia rosak, boleh jadi kering cuma dia rosak, dibuang gitu ya. Dia mesti makan ketika mana di tengah basah lagi. Kalau kita makan gigit tu berair-air sikitlah. Kak mesti panggil balah. Kak mesti banyaklah macam-macam jenis. Sedap rasa macam apple sikit. Kalau kat Malaysia harga dia harga Yahudi. Kalau kat sana harga Nasrani lah. Tak pergi pada harga Yahudi. Murah lah mana kat sana. Okey. Jadinya kalau buah tu jenis tak boleh nak pergi jadi kurma yang kering, kita ambil kurma yang basah tu timbang. Cukup berat wajib keluar zakat.
Begitu juga anggur, ada anggur yang kalau dikeringkan tak jadi kismis, jadi kena buang dalam tu sampah, jadi rosak. Waktu dia tengah apa tadi, Allah inap tengah anggur lagi, kita dah timbang cukup berat, kita bayar zakat. Boleh selesai kat situ. Okey, nak keluar banyak mana? Nak keluar banyak mana ni? Zakat ni nak keluar banyak mana? Kalau tadi yang naqdan tadi tu rubul usyur 2.5. Mana kalau kita ada 200,000 dalam bank, nak keluar 2.5 saja, bukan 25. Pensiun keluar 25. Tak. Tapi kalau Allah Ta'ala suruh, kena buat keluar jugalah. Tapi Allah Ta'ala latif rahim bil ibad, dia suruh buat keluar 2.5 saja. 2.5, tak sampai 3 pun. 2.5 daripada 200,000 RM. Okey. Kalau muasyarat pula, kita nak keluar berapa banyak? Ada banyak perincian lah. Kita ambil 2 perincian sahaja. Tengok keadaan. Kalau kita pelihara pokok tu dengan air yang kita tak perlu pakai modal, contohnya dengan air hujan je, pokok tu membesar, buah tu membesar, tak? Daripada hujan sahaja ataupun daripada sungai tak, ketika itu kena buat keluar nisful usyur. Kena buat keluar al-usyur 1/10, banyak juga 1/10. Mana kalau dapat dalam 2000 kilogram beras tak, kalau dapat 1000 kilogram beras, 1000 kilogram beras kena buat keluar 1 gram. Banyak. Banyak. Tapi hari ni rata-rata tak ada lah. Yang pertama ni, rata-rata yang kedua, kita pelihara kita punya pokok, besarkan kita punya pokok dengan air yang kita terpaksa keluarkan modal. Kita buat kolah sendiri, lepas tu kita buat laluan sendiri. Sekarang ada yang elektronik, yang automatik tak, boleh pancarkan, boleh sembuh air dengan sendiri. Kita pakai tekan pelak je. Tu semua pakai modal tu. Jadi hari ni mudah-mudah cerita je pakai modal lah yang banyak. Tak. Ketika itu kita bayar berapa? Nisful usyur. Separuh daripada 10. Separuh daripada 1/10. Maknanya kalau tadi 1/10, ini 5. Kalau tadi 1/10, ini 0.5. Tadi 1/10. Mana 1000? Tak. 1/10 kena keluar 100 kilo lah. Ya, ini separuh daripada 1/10. Maknanya kalau 1000, kalau 1000 kilo, kalau al-usyur 100 kilo, separuh daripada 100 tu kena buat keluar 50 kilo lah. Kalau 1000 kena buat keluar 50 kilo. Nisful usyur, separuh daripada 1/10. Tu. Okey, kalau kita separuh-separuh, 6 bulan pertama saya rasa itu dah biar lah tu. Dan biar. Dia ada banyak perbahasan lagi kalau kita separuh-separuh ataupun 6 bulan pertama dengan air yang kita keluarkan modal untuk dapatkan air tu, 6 bulan kedua dengan air hujan sahaja, contoh musim hujan tak. Ataupun 3 bulan pertama dengan ni, lepas tu baki tu dengan ni, tak ada perbahasan ni lah. Tapi kita bagi asas itu dulu. InsyaAllah nanti kita baca Muqaddimah Al-Hadramiyah, kita akan baca lebih luas. Selesai kat situ. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.